Macam kita beracun rumput kecil, kita racun tu dalam baldi. Racun lah, racun rumpai. Kita bacuk dalam baldi, kita masuk dalam tong pam. Bekas baldi yang kita bacuk racun tadi ada saki-baki racun. Kita pun tuang air. Baik. Kita nak minum tak air dalam baldi tu? Minumlah kalau kamu nak ma'as-salaman. Bye-bye. Yelah, itu ketentuan Allah Ta'ala. Tapi kita sebab. Jadi maknanya, kenapa kamu tak minum? Tadi ni ada racun dalam ni, kenapa kamu minum racun? Kenapa tak minum? Sebab yakin dalam baldi itu ada racun. Kita lihat ular masuk dalam semak. Rumput masuk dalam ladang ataupun dalam lubang. Kita nak hulur tangan anda. Tak hulur tangan dah, ada ular masuk dalam tu. Kita yakin ular masuk dalam tu. Sampai kita tak hulur tangan ataupun hulur kaki. Kena mati hulur. Walaupun itu Tuhan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tapi sebab baik, kenapa tak minum air dalam baldi yang bekas racun? Kenapa tak hulur tangan dalam lubang ada ular? Sebab dia tengok memang ular dan dia sendiri yang bacuk racun. Sampai dia yakin. Jadi Allah doa, Allahumma arinal haqqa. Haqqa yang pertama itu zat kebenaran, haqqa yang kedua yakin. Ya Allah, tunjukkanlah benar itu, yakin benar. Warzuqna tiba'ah, dan berilah rezeki kepada saya, atau rezeki taufik. Ada kegagahan, kekuatan dalam tubuh kita nak ikut hak benar. Dan satu lagi, wa arinal batila batila, dan ya Allah, tunjukkan kepada saya hak batil itu batil, sebenar-benar batil. Warzuqna ijtinabah, untuk saya jauhi. Tak nak ikut. Jadi sebab itu batil dan benar ini perkara yang bercanggah. Dia tak sama, dia tak serupa. Dalam satu ayat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, Iza ja'al haqqu wa zahaqal batil, innal batila kana zahuqa. Iza ja'al haqqu, bila datangnya kebenaran, wa zahaqal batil, dan hancurlah kebatilan. Sebab yang benar itu di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang batil itu adalah kerja-kerja syaitan. Jadi kalau kita duduk atas kebenaran, kita berjuang dalam Islam atas asas-asas dan dasar-dasar Islam, perjuangan kita sabilillah Subhanahu Wa Ta'ala, maka insya-Allah muslimin muslimat rahimakumullah, kita akan mendapat taufik dan hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Merujuk kepada ayat, Allah akan beli harta dan tubuh badan kita, dan Allah akan bayar dengan surga, iaitu pertukaran di antara harta yang kita infakkan pada jalan Allah dan tubuh badan kita beri kepada Islam. Maknanya kita mungkin tak ada pitih, tapi kita ada tenaga, infakkan tenaga, berikan masa kita untuk Islam. Jangan pitih pun tak keluar untuk Islam, tubuh pun duduk berat dalam rumah. Dengan kita kata tak apa dah, ada dah si Mamat, si Dolak tu. Kita kata aku ni apa sangat. Tuan-tuan, rugi kita. Kalau kita tidak menyahut tawaran Allah Subhanahu Wa Ta'ala ini. Kerana apa? Perjuangan Islam tidak ada putusnya. Di mana-mana sahaja kita mesti berada dalam jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sebagaimana ayat yang Allah Ta'ala kata, innal ladzina amanu yuqatiluna fi sabilillah wal ladzina kafaru yuqatiluna fi sabilit taghut. Yang bermaksud sesungguhnya orang-orang yang beriman itu perjuangan mereka pada jalan Allah, dan orang-orang kafir itu perjuangan mereka atas dasar taghut. Berbeza. Kita beriman yang kita rasa seronok bila berada dalam perjuangan Islam. Nabi Ibrahim alaihissalam disebut oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala, qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ahu id qalu liqaumihim inna bura'a'u minkum
wa mimma ta'buduna min dunillah. Kafarna bikum wa bada bainana wa bainakum al-adawata wal baghdha'u abada hatta tu'minu billahi wahdah. Shadaqallahul azim. Surah Mumtahanah ayat 4. Yang bermaksud Allah Ta'ala kata adalah bagi kamu wahai Muhammad terhadap Nabi Ibrahim itu ada contoh tauladan. Allah Ta'ala ajar Nabi kita Muhammad SAW ini. Sebab apa? Kenapa? Sebab Allah yang mengajar Rasulullah apa saja keadaan Nabi SAW. Kenapa buat perbandingan dengan Nabi Ibrahim? Sebab seakan-akan ada persamaan itu. Nah, satunya Rasulullah ini daripada sulbi keturunan Ismail, anak Ibrahim alaihissalam. Nah, maka Nabi Ibrahim ini dia Nabi, dia Rasul. Nabi Muhammad dia Nabi, dia Rasul. Nabi Ibrahim ada kaum, Nabi Muhammad ada kaum. Kaum Nabi Ibrahim sembah berhala, kaum Nabi Muhammad pun sembah berhala. Nah, kaum Nabi Ibrahim juga hina Nabi Ibrahim sampai bakar dalam api. Nabi Muhammad pun sama. Tapi taklah kena bakar tuan. Di lutahnya atas muka, diletak bagi sampah, dikukup atas kepala, letak unta busuk atas belakang Rasulullah. Nah, ini penghinaan, cacian, makian kepada apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW, sehingga Nabi berhijrah ke Taif. Nah, kerana mengharapkan mudah-mudahan orang Taif menerima sedikit seruan dakwahnya itu. Kalaupun orang Mekah tak nak terima, dalam hati Nabi, apa salahnya aku pergi ke Taif? Penduduk Taif menerima dakwah Islam yang aku bawa. Nabi berjalan atau pergi ke Taif. Tak masuk Taif, orang dah tahu dah Muhammad daripada Mekah tu nak masuk kampung kita ni. Pembesar Taif dah musyawarah dah. Bagaimana kita semua ni? Dah mati syaitan gitu lah tuan. Nah, bila nak lihat kebenaran nak datang, dia mulalah bermusyawarah. Musyawarah punya musyawarah tuan. Inilah kita upah budak-budak hari itu. Nah, kita upah RM1, RM2 seorang. Nah, bagi kat batu, bagi tanah, bagi kayu, lontar Rasulullah. Nah, mana tak sempat masuk Taif, dah ditunggu dah di sempadan itu, remaja-remaja, kanak-kanak yang sudah di brainwash dia punya kepada otak. Nah, lontar Muhammad, lontar, lalu kena lontaran. Bengkak habis muka Rasulullah. Nah, Rasulullah tak ambil balik lontar tu. Kena lah. Nah, nak masuk pun tak boleh. Sebab mereka dah arah, dah bayar upah kepada remaja-remaja di kampung Taif itu, supaya lontar Rasulullah, dan Rasulullah tak boleh masuk. Dalam perjalanan balik singgah dekat satu kebun. Nah, menghilangkan penat, lelah dan menghilangkan kesakitan, bersandar kat pokok kurma tuan-tuan. Nah, datanglah malaikat. Ya Rasulullah, Allah Ta'ala telah izin pada saya. Mu ni siapa? Aku malaikat Bukit Taif. Nah, apa? Allah Ta'ala dah bagi lampu hijau. Nah, untuk akar bukit ni 4 atap kampung Taif. Bagaimana pandanganmu? Malaikat minta izin Rasulullah. Nah, kalau kita alhamdulillah. Bersyukurlah dah kena bekal habis dan buka. Rasulullah tak begitu tuan. Nah, Rasulullah kata tak usahlah. Nah, biarkanlah. Kalau hari ini dia tak nak beriman, mungkin yaumamma, satu hari nanti mungkin ada cucunya, cicitnya yang akan beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tuan-tuan, hebat nak ujian kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sebab itulah, nah, ayat yang menyatakan berkenaan dengan Allah nak beli harta dan jiwa kita tadi, dan Allah nak bayar dengan surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sebab itu tuan-tuan, gunakanlah sesiapa yang ada harta, kelebihan harta, tetapi jangan rasa sedih bagi orang yang tidak ada harta, sebab penyelesaiannya sudah ada dalam agama Islam kita ini. Nah, ada seorang sahabat yang dia pergi jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, orang yang ada harta sedaplah, dia boleh derma pada jalan Allah. Aku ni tak ada harta,
Bagaimana aku nak berkhidmat pada jalan Allah Subhanahu wa taala? Kata Rasulullah, tak susah. Kalau kamu tak ada harta, kamu carilah dengan 33 tasbih subhanallah walhamdulillah 33 dan Allahu akbar 33 lepas sembahyang. Tadi nak tak buat sebab majlis tazkirah, kita nak masa panjang sikit. Mana lebih aula. Tazkirah tu majlis ilmu, tak ada masalah. Bukan kerana tidak mengambil laba itu, tetapi bila keadaan bertemu dengan majlis tazkirah, majlis ilmu, kita shortcut sedikit waktu tazkirah, waktu zikir kita, sebab kita nak ambil masa panjang dalam waktu tazkirah. Jadi kesalahan. Tetapi tuan, kita gunalah sama ada selepas kita sembahyang 5 waktu, ketika tidak ada tazkirah, ataupun kita selepas kita solat sunat rawatib ataupun apa sembahyang sunat, bacalah subhanallah walhamdulillah Allahu akbar, dicukupkan dengan la haula wala quwata illa billah. Yang ke-100, Allahu akbar katsiran walhamdulillah katsiran subhanallah bukratan wa asila. Jadi maknanya akan mendapat pahala sebagaimana orang bersedekah. Lalu dia pun kata lagi sahabat tadi, ya Rasulullah, bagaimana kalau orang yang ada harta itu dia juga menyebut macam aku sebut? Dia tak bersedekah, dia juga sebut sebagaimana aku sebut. Jadi sahabat ni nak lebih, dia nak lebih daripada orang yang ada harta. Kata Rasulullah, aku tak buat apalah kalau macam tu. Maknanya dia lebih daripada kamu lah. Jadi maknanya kita pun carilah laba-laba yang ada, ruang-ruang yang ada dalam agama kita ini, untuk kita mencari pahala yang sebanyak-banyaknya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan kita masuk dalam golongan orang-orang yang menghalang kerja-kerja Islam. Dan sepatut dan selayaknya tuan-tuan, berilah infak pada jalan Allah supaya Islam dapat dimartabatkan. Sama ada sebuah kita dengan harta, dengan tubuh kita, atau dengan waktu kita, gunakan apa yang ada pada kita untuk memberi kemenangan kepada Islam. Walaupun kita tidak berperang dengan senjata, tapi untuk memberi kefahaman, beri saham kepada suburnya Islam. Itu adalah merupakan perjuangan pada jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah tuan-tuan, kita akan diridai oleh Allah di dunia sampai ke hari akhirat nanti. Wallahu a'lam bissawab. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.